Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak murid Ustaz sekalian, anak murid tahun 4 dan untuk subjek fiqh pada hari ini. Okey. Saya harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan walafiat. Okey, untuk hari ini insya-Allah kita akan menyambung kita punya pelajaran. Kita akan masuk ke tajuk baru. Macam sebelum ni, untuk tajuk pertama kita sudah belajar tentang solat Jumaat. Saya ulang balik, pengertian solat Jumaat apa dia? Pengertian solat Jumaat ialah solat 2 rakaat, solat fardu solat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur hari Jumaat dan didahului dengan 2 khutbah. Okey, patut apakah pengertian khutbah? Khutbah ialah syarahan, syarahan atau ucapan yang mengandungi nasihat. Ya. Okey, lepas tu untuk yang tajuk ketiga ni berkaitan dengan solat-solat sunat. Okey, yang berkaitan tajuk 1 dengan 2 tu, khutbah Jumaat dengan solat Jumaat ni dia adalah solat yang wajib. Wajib yang dilakukan. Dan untuk solat sunat ni pada untuk tahun 4 ni kita akan belajarlah tentang solat-solat sunat. Antara solat-solat sunat yang pernah kamu dengar mesti solat sunat duha, solat sunat tarawih. Itu kita akan belajar. Tapi untuk hari ini kita akan buat sedikit lebih pengenalan lah. Solat-solat sunat apa dia, kita akan mempelajari apa berkaitan tajuk ni. Okey, antaranya kita akan dapat pengertian setiap solat sunat apa dia. Lepas tu menyatakan lafaz niat, menerangkan kaifiat, menerangkan hikmah-hikmah dan mengamalkan solat-solat sunat. Okey, insya-Allah kita akan terus mulakan. Okey, ini adalah antara senarai-senarai solat-solat sunat. Ada banyak lagi sebenarnya. Tapi untuk tahun 4 ni kita akan belajar dalam 9 je lah. 9 tajuk, 9 solat-solat sunat. Okey, yang pertama solat apa ni? Solat sunat rawatib. Okey, Ustaz tulis bahasa Melayu dia macam tu je lah. Rawatib. Rawatib. Ini sebutan dia, rawatib. Okey, seterusnya duha. Duha ni kamu dah biasa lah kan. Okey, seterusnya solat sunat hajat. Kalau dinamakan solat-solat sunat, kan, hukum dia adalah sunat. Sunat ni apa? Sunat ni kita buat dapat pahala, tak buat tak apa. Kalau wajib, kan, macam solat Jumaat tu, hukumnya wajib. Kita tak nak kena buat, wajib. Itulah maksud wajib. Kalau tak buat dapat dosa. Itulah. Okey. Okey, seterusnya solat apa lagi? Solat sunat tarawih. Tarawih. Alif waw ya ha. Ni kena ingat lah dia punya tulisan ni. Solat sunat tarawih, solat sunat yang ni solat sunat apa? Solat sunat tahajud. Tahajud. Ini solat sunat tasbih. Okey. Solat apa tadi? Ni kena hafal jugalah solat-solat sunnah. Okey, kalau ada berkaitan dengan pertanyaan dia nak minta senaraikan solat-solat sunat, kamu ingat yang mana kamu pernah buat je. Apa? Solat duha, solat sunat tarawih, lepas tu solat apa lagi? Solat sunat witir. Witir kan termasuk dengan tarawih. Witir dengan tarawih ni dia berasingan tau, dia lain tau. Boleh dengan solat sunat. Okey, ni solat sunat witir. Bukan watir ya, ini witir. Sebutan dia macam mana? Witir. Witir. W-I-T-I-R. Witir. Bukan watir, wutir. Bukan. Okey, seterusnya tengok ni solat sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Okey. Seterusnya yang ni solat sunat gerhana.
Kamu ingat macam tu je. Solat sunat gerhana. Gerhana ni kan yang tu, matahari ada, lepas tu gerhana bulan ada. Tahiyatul masjid ni solat bila kita masuk masjid. Tapi kamu untuk mula-mula ni hafal macam tu je. Ada 9 solat sunat yang kamu belajar. Solat sunat gerhana, solat sunat witir, solat sunat tarawih, duha, apa lagi, macam-macam lah. Boleh hafal lah ni, InsyaAllah senang je. Solat sunat hajat, tahajud. Okay. Dan untuk pelajaran topik kita pada hari ni, kita akan menyambung kepada solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib. Rawatib ni mesti kamu jarang-jarang dengar lah. Rawatib ni, kalau solat sunat ni dia sebenarnya dia sebelum solat fardu dan selepas solat fardu. Okey, cuba kita tengok dia punya pengertian dia. Okey, kita baca dari sini. Pengertian solat sunat rawatib ialah solat sunat. Dia mesti ada perkataan solat sunat tau. Macam solat Jumaat apa? Solat 2 rakaat. Dia tak cakap solat sunat. Kalau solat sunat ni mula-mula solat sunat yang dilakukan mengiringi solat fardu, sama ada sebelum atau selepas. Saya ulang balik. Apakah dia pengertian solat sunat rawatib? Solat sunat yang dilakukan mengiringi solat fardu, sama ada sebelum atau selepas. Ini bukan solat fardu tau. Ini maksudnya solat sunat sebelum fardu ada, selepas fardu tu pun ada. Contoh, solat sunat sebelum zuhur dan selepas zuhur. Yang 2 rakaat tu. Kalau kau perasan, kau pergi masjid ke apa kan, sebelum macam ada lepas azan tu kan, kalau kamu dah awal ke masjid, lepas tu tiba-tiba ada orang sembahyang 2 rakaat kan, masa tu belum waktu zuhur lagi. Masa tu dah azan zuhur tapi belum sembahyang zuhur lagi. Itulah maksudnya solat sunat rawatib, dipanggil solat sunat rawatib. Lepas tu, lepas habis solat yang 4 rakaat zuhur, 4 rakaat tu kan, dah habis baca doa apa semua, lepas tu ada orang sembahyang lagi 2 rakaat solat sunat. Itu solat sunat juga rawatib, tapi tu selepas. Dan ada juga istilah dia dalam bahasa Arab. Nanti kita tengok. Okey, ni kita tengok lafaz niat solat sunat rawatib. Dia ada fardu subuh sebelum. Ni kamu kena highlight kan, atau bulatkan. Dia solat sunat rawatib ni senang je, semua 2 rakaat. Tak ada, kamu tak pening-pening, dia ada 2 rakaat je. Dan dia ada waktu-waktu dia tertentu tau. Okey. Untuk yang subuh ni mesti sebelum subuh. Kalau subuh dia tak ada selepas subuh. Jadi apa niat dia? Salli sunnata subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnata subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Okey. Berbeza dengan niat solat fardu subuh. Kalau solat fardu subuh, usalli fardo, itu solat subuh 2 rakaat juga kan. Ni lain. Ini solat sunat sebelum subuh tu. Jadi apa niat dia? Dia mesti ada usolli sunnata. Perkataan ni, dia mesti ada perkataan ni. Ni ada perkataan yang penting ni, sunnata. Solli sunnata subhi ra'ataini lillahi ta'ala. Sebab apa? Cuba kita tengok dia punya maksud dia. Mana dia punya maksud dia? Sahaja aku solat sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Nampak perkataan yang penting ni apa? Sunat. Solat sunat. Itu ya. Boleh ingat ya. Kalau subuh dia ada satu je, iaitu sebelum ke selepas? Sebelum. Okay, nanti saya akan bagi formula dia. Macam mana nak hafal? Macam mana cara dia? Untuk ni kita tengok dulu. Okey, seterusnya 2 rakaat sebelum. Okey ni 2 rakaat sebelum. Bulatkan dekat sebelum
fardu zuhur. Ha. Apa dia? Usolli sunnata, ada perkataan sunat juga. Usolli sunnata zuhri rak'ataini. Okey, dan lagi satu perkataan qabliyatan. Qabliyatan, satu kawan lah. Kan biar bagi kamu nampak. Apa dia? Qabliyatan lillahi ta'ala. Pendek je dia punya ni. Apa maksud dia? Sahaja aku solat sunat sebelum zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Cuba kita tengok dia punya tu. Sahaja aku solat sunat subuh. Solat subuh pula. Sahaja aku solat sunat sebelum zuhur. Jadi mana perkataan yang penting dia? Yang ni, sebelum. Yang merah tu qabliyatan tu maksud dia sebelum. Qabliyatan, qabla kan? Kalau bahasa Arab qabla ni sebelum. Qabliyatan sebelum juga, sama je. Perkataan tu kena ingat, qabliyatan dan qabliyatan sebelum. Okey. Dan inilah sunat lah. Ada punya boleh kan? Okey, untuk zuhur dia ada sebelum dan selepas. Okey, kita tengok bawah dia. Sarah boleh catat ya. Kalau kamu main video ni dah terlepas, tak apa, kamu undur balik. Mana yang kena bulatkan, kamu bulatkan. Benda yang penting. Okey, seterusnya 2 rakaat selepas solat fardu zuhur. Okey, 2 rakaat selepas. Ni perkataan yang penting ni, selepas fardu zuhur. Tadi sebelum kan. Okey, jadi apa perkataan yang kalau selepas okey, tak silap pula. Sunnatan ni kamu jangan tertinggal. Usolli sunnatal zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Apa dia punya maksud? Okey, kita baca maksud sahaja aku solat sunat selepas. Ni perkataan selepas zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kamu kena ingat tu, qabliyatan dan ba'diyatan. Kena hafal jugalah qabliyatan dan ba'diyatan. Qabliyah ni sebelum, ba'diyatan selepas. Okey, nampak macam banyak kan? Sebab solat fardu ada 5 kan. Semua tu kena ada solat ada solat sunat dia ke sebelum dan selepas. Dia ada waktu tertentu dia. Tapi senang je ustaz nanti bagi cara kamu nak hafal. Okey, jadi poin yang penting tadi apa? Okey, sunnata ba'diyatan. Ba'diyatan ni selepas. Ni ustaz bulatkan warna merah ni untuk merah. Tu yang hijau ni untuk hijau, sunat. Ni benda yang jangan kamu kena tinggal lah. Sebab solat subuh, solat fardu subuh dia tak ada usolli sunata, usolli fardu. Tu yang bezakan. Okey. Okey, itu je. 2 perkataan ni je kamu kena, memang kena ni lah, jangan terlepas lah. Ba'diyatan. Okey, boleh ya? Sebab apa? Okey, ustaz tulis sini ba'diyatan. Ustaz tulis macam ni je lah. Okey, ba'diyatan ni selepas pula, sebelum. Okey, ustaz tulis balik lah. Okey, kalau ba'diyatan, ni nota lah. Ni kamu kena tulis dekat buku tulis. Biar jangan lupa. Ba'diyatan ni apa? Sebelum. Okey. Lepas tu ba'diyatan pula qabliyah lah. Apalah pening ustaz ni. Ya.
mestilah bermula dengan sebelum kan. Okey, kita buat warna hijau sebelum qobliyatan. Okey, kalau qobliyatan ni ada perkataan dia apa? Qobala. Ni, qobala. Qobala ni sebelum. Qobla, sebelum. Okey, sebelum. Saya tulis ni. Okey. Dan ba'diyatan. Ba'diyatan selepas. Okey, boleh ya? Ingat dua perkataan ni. Ba'diyatan, qobliyatan. Okey. Okey, seterusnya kita tengoklah. Tengok waktu apa lagi. Ada waktu sebelum solat fardu asar, sebelum solat fardu maghrib, selepas fardu maghrib, 2 rakaat sebelum solat fardu isyak. Okey. Dia ada banyak sampai isyak kan. Jadi macam mana kita nak hafal? Kan ada banyak ni, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. Okey, ada 2 saja waktu dia tak ada kalau kamu perasan. Okey. Okey, untuk solat sunat rawatib ni sebelum dan selepas. Maksudnya setiap waktu ada 5, betul tak? Kan? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Tapi kat sini dia ada 8 je kan. Jadi kalau 5 kali 2 adalah 10. Patutnya ada 10 kalau 5-5. Tapi kenapa ada 8 je? Okey, ni antara waktu dia yang tak ada. Iaitu waktu subuh, selepas subuh. Ni pun kamu kena tulis nota. Patut tak boleh. Ustaz buat dekat sini. Tengok ya. Okay, dekat sebelum subuh dan sebelum sebelum subuh ni ada. Astagfirullahaladzim. Selepas subuh. Ustaz buat tanda panah ni. Dan selepas asar. Dua waktu ni saja yang tak ada. Yang tak ada solat sunat rawatib, iaitu selepas subuh dan selepas asar. Yang lain ada, sebab tu dia ada 8 je kan. Okay, cuba kita tengok waktu subuh dengan asar ni ada tak? Subuh tengok ni sebelum. Yang Ustaz kata tadi tak ada, selepas kan. Lepas tu dengan waktu asar, tengok waktu asar kan. Ada sebelum saja. Apa dia sebelum? Qobliyatan. Sepatutnya ni ada qobliyatan lah. Tapi kalau dia tak ada qobliyat, sebab dia satu saja, jadi dia solat sunat asri saja. Faham tak? Dia macam subuh kan. Subuh sebab dia ada satu waktu je, iaitu sebelum je kan. Dia tak dia terus usolli sunat subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Kalau solat sunat asar, sebelum usolli sunatal asri rak'ataini lillahi ta'ala. Macam tu je. Kalau yang lain ada 2 waktu, sebelum dan selepas, baru ada qobliyatan dan ba'diyatan. Okey, boleh? Okey ya. Okey. Okey, ni formula dia lah, kamu kena tulis lah. Yang tak ada selepas, nak panah selepas ke kanan tu selepas subuh dan selepas asar, yang tak ada. Dan 2 perkataan yang kamu kena hafal lagi. Apa tadi Ustaz tulis? Ni kena tulis. Qobliyah tu sebelum, ba'diyah selepas. Ba'diyah selepas. Okey, boleh? Okey, nanti kita akan cuba buat latihan lah. Ustaz akan bagi latihan. Okey, ba'diyatan tu selepas. Okey. Okey, kita tengok kaifiat. Okey, bila bincang kaifiat ni semua sama. Kaifiat solat mesti mulakan dengan niat, takbiratul ihram, baca surah Fatihah, baca surah Al-Kafirun, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua baca surah Fatihah, Al-Ikhlas atau mana-mana surah. Ni pun insya-Allah senang je hafal.
Rukuk ni apa? Rukuk yang kamu tunduk tu lah. Untuk i'tidal, kita berdiri tegak. Jadi sami Allahu liman hamidah, tu i'tidal. Lepas tu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tu duduk antara sujud, duduk dan baca tahiyat akhir, salam. Ni insyaAllah senang je. Okey, dan hikmah dia ada 3. Bila kita melakukan solat-solat sunat ni apa? Mesti kita dikasihi oleh Allah dan Rasul, dapat pahala, menambah kesempurnaan solat fardu. Dan sebab tu solat sunat rawatib ni antara dia punya kelebihan dia menyempurnakan solat fardu yang kita lakukan, kan? Sebab tu dia bukan saja tahu solat sunat ni. Banyak kelebihan ada Allah janjikan. Kadang-kadang kita rasa macam kita sembahyang solat fardu zuhur tu macam dia bukan tak cukup, dia macam rasa tak sempurna. Sebab solat yang sempurna ni mesti ada khusyuk, kan? Khusyuk ni apa? Fokus, baca semua, tak ada gangguan, tak ada melibatkan hal-hal lain lah. Tak, bukan dia masa sembahyang dia tengah fikir nak makan apa, tak ada. Khusyuk ni memang dia khusyuk betul-betul dalam sembahyang. Sebab tu cara kita nak menambah kesempurnaannya antaranya melakukan solat-solat sunat sebelum dan selepas. Okey, sekarang ni cuba kita pergi kepada latihan. Okey, nanti ni juga Ustaz akan bagi solat-solat sunat rawatib. Tengok ni. Okey, soalan nombor 1. Solat sunat yang dilakukan mengiringi solat fardu sama ada sebelum atau selepas. Ni kena hafal tahu. Maksud dia adalah berkaitan pengertian solat Jumaat ke, solat tarawih ke, solat gerhana ke, solat sunat rawatib. Jadi jawapannya dal. Ni kamu buat sendirilah. Ya. Rujuk buku. Tapi sebelum tu lebih baik hafal lah. Dan berkaitan dengan hukum. Kan, kalau kamu nak jawab, kamu kena gariskan mana key point yang penting. Hukum dirikan solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni apa saja? Solat, bila dia dah cakap solat sunat, kan, kamu bulatkan sunat, jadi hukum dia sunat lah, tak ke hukum dia wajib. Macam solat Jumaat, ada tak dia cakap solat sunat Jumaat? Tak ada, dia cakap solat Jumaat saja, maksudnya solat wajib. Tu je, kan, cara nak jawab senang je. Okey, usolli sunat az-zuhri. Okey, zuhur, kita dah tahu waktu zuhur, solat sunat waktu zuhur. Apa dia, selepas ke sebelum? Kita bulatkan ni, ba'diyatan. Ba'diyatan ni apa? Cuba kita tengok dekat buku kita tadi balik. Apa ba'diyatan? Ba'diyatan, tengok ni warna merah, selepas. Sebab tu kamu kena hafal ni, ba'diyatan dengan qabliyatan. Yang ni kamu dah biasa, zuhur, subuh dah. Sebab tu saya tak suruh hafal sangat, hafal ni. Okay, tengok ni, sebelum. Betul tak? Qabliyatan, sebelum. Jadi jawapan dia ni ba'diyatan. Ba'diyatan yang bawah ni lah. Ba'diyatan. Nampak? Sebab tu saya suruh hafal benda ni. Kamu kena salin kat buku tulis, ya. Okey, Allahu Akbar. Jadi jawapan dia adalah selepas fardu az-zuhur. Jadi jawapannya ba. Bulatkan dengan ba. Macam tu je. Okey. Ni hikmah, kamu jawab sendiri. Dan yang ini dia suruh tulis maksud. Maksud dia apa? Kan usolli, sahaja aku solat. Contoh, saya bagi satu contoh lah. Usolli kita buat usolli dulu. Sahaja aku solat. Saja aku solat. Okey, waktu apa tu? Subuh, kan? Kan? Subuh. Okey, solat subuh. Berapa rakaat tu? 2 rakaat, kan? Rakaatain ni tu maksudnya 2 rakaat. Daripada macam perkataan isnaini. Isnaini 2 kan, ada yanun. Rakaatain ni 2 rakaat. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala tu kerana Allah Ta'ala. Okey, boleh? Ni buat sendirilah. Lepas tu tengok, kamu kena bulatkan apa dia minta. Okey, isyak, solat isyak. Lepas tu 2 rakaat. Lepas tu ni apa, qabliyatan ke ba'diyatan?
Okey, buat di atas ni sebelum. Okey. Okey, dan yang ini kaifiat. Kaifiat solat ikut turutan lah. Kalau kaifiat solat ni dia kena ikut turutan. Tengok nombor ni, niat, lepas tu apa, takbiratul ihram, lepas tu membaca apa, baca al-Fatihah, niat berserta takbiratul ihram dah. Lepas tu baca surah al-Fatihah, lepas tu apa, baca surah pilihan. Ni boleh tengok buku lah. Dia lebih baik hafal lah. Ikut turutan ni tau, nombor tu. Dia kena ikut turutan sebab bila berkaitan kaifiat ni dia kena tertib. Sebab kalau solat ni kan, sebab tu dia kena ada tertib ni apa, mengikuti dari nombor yang pertama sampai yang habis, mengikut turutan, mengikut nombor. Dia tak boleh salam dulu lepas tu tiba takbiratul ihram. Itu maksudnya tak mengikut susunan lah. Okay, rakaat kedua baca surah al-Fatihah. Ni pun boleh. Okay, Ustaz rasa sampai situ saja kelas kita pada hari ini. Ustaz harap apa yang Ustaz sampaikan ni dapat memberi manfaat kepada kamu dan kamu boleh faham lah. Kalau tak faham boleh PM Ustaz, tanya je apa-apa. Ustaz harap kamu buat betul-betul lah ya. Buat elok-elok. Jangan main-main. Jangan buat nak sekadar siap je. Sebab Ustaz tengok sebelum ni ada yang hantam macam tu kan. Ustaz baca jawapan dia ni, betul ke tengok video Ustaz? Macam tak tengok je, macam asal siap je. Dia lagi bila bab berkaitan ni, yang bulat-bulat ni, macam dia tak nak buat sendiri. Ustaz dah siap buat video lagi. Kan, dia khutbah Jumaat disampaikan dalam bahasa apa? Kan ada bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Tamil. Dia boleh jawab bahasa Tamil. Macam malas dia nak jawab. Bagus dah hantar tu bagus, tapi itulah jawab macam tu, macam tak baca je, macam tak tengok video Ustaz. Saya harap apa yang Ustaz sampaikan hari ini sampai kepada kamu. Minta maaf atas segala kekurangan. Ustaz akhiri kelas kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.